Hai, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Selamat datang saya ucapkan ke webinar Teknik Menghadapi Inflasi dan Cara Menghadapi dengan Mudah. Rimbuan, terima kasih kami ucapkan kerana sudi luangkan masa berharga anda malam ini untuk sertai webinar dari Six Digit Club ini. Okey, sebelum kita mula, di sini ada beberapa perkara yang saya ingin maklumkan pada semua. Sila pastikan mic anda sentiasa dalam keadaan mute kecuali semasa sesi soal jawab kelak yang hanya akan dilakukan di akhir webinar ini. Dan selepas habisnya webinar ini, jika anda masih ada pertanyaan dan persoalan diminda, anda bolehlah rujuk dengan staf-staf Six Digit Club. Baik, untuk tidak melengahkan masa lagi, saya akan menjemput speaker kita, Tuan Haziq, untuk meneruskan webinar ini. Sebelum itu, mari kita sama-sama saksikan video ini. Siapa sebenarnya Tuan Haziq? Hai, Haziq, Sarawak, all engaged. Right, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang join webinar ini. So pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kerana meluangkan masa Sabtu anda di malam hari. Daripada anda enjoy, anda sanggup meluangkan masa untuk ke webinar pada malam ini. Right, so sebelum mula, dalam webinar ini anda akan didedahkan dengan perkara yang amat penting dan mungkin ia agak berat sikit untuk orang awam, tapi jika anda ada soalan, terus saja chat dekat dalam kita punya Zoom chat. Right? Okay, tarik nafas dan teruskan dia. Right. Right, so dalam webinar ini saya akan banyak kongsikan tentang cryptocurrency. Jadi atas sebab itu saya ingin bagi tahu terus apa definisi cryptocurrency, which is cryptocurrency ini adalah teknologi, right? Teknologi blockchain yang akan mengubah sistem financial, organisation, security, social media, sistem keselamatan, hiburan, entertainment dan apa saja teknologi ada sekarang tu, the blockchain technology will replace those. It's not just a financial. It's not just a gaming. Everything dia akan replace. Senang cerita, kalau korang nak bagi bahasa mudah lah, right, untuk orang awam, saya bagi definisi yang blockchain ni adalah internet 2.0. Right? Sebab internet sekarang memang ada masalah dari segi masalah privacy, masalah centralization, masalah hacking. Jadi blockchain ni ada solution ke arah tu. Itu yang kita gelarkan dia sebagai 2.0, internet 2.0. Alright? Dan disebabkan ia masih lagi baru, ia masih lagi dalam fasa development, jadi banyak opportunity yang kita boleh ambil daripada this cryptocurrency. Alright? So
Okay, saya akan ceritakan tentang inflation, bagaimana inflation itu berlaku sebelum dan apa yang tengah berlaku sekarang dan apa yang kita akan lihat the impact of inflasi nanti, alright? Dan seterusnya, bagaimana kita ni sebagai orang awam, kita sebagai kata apa, rakyat merahan, pekerja makan gaji, whatever the thing is, kita sebagai rakyat biasa, bagaimana kita nak ambil this opportunity, right? Macam mana kita nak hadapi inflasi. So inflasi yang kita hadapi ni memang agak besar, alright? Setakat ni saya punya analisis 70% kita akan hadapi recession. Alright, but the thing is macam mana kita nak hadapi dia. Alright, that the thing yang kita perlu tahu. Alright, so dan bila mana anda tahu this opportunity, bagaimana anda nak gunakan benda tersebut supaya anda boleh hadapi inflasi seterusnya mengubah anda punya kehidupan anda, alright, dari segi financial dan sebagainya. Right. So, next kita akan masuk ke bagaimana boleh inflasi ni. Right? Seperti biasa, saya tunjuk US sebab ekonomi US agak besar, dia mempengaruhi Malaysia juga antaranya sebab Malaysia memang ikut US. Setakat ni Malaysia ikut US. US naikkan interest rate, US dollar naikkan interest rate, Malaysia pun akan ikut juga. Right? So the thing is, let's me show what's happened dekat dalam US. So at least the thing yang kita boleh nampak impact apa yang berlaku ni kepada negara-negara lain termasuk Malaysia. Alright. So apa yang berlaku dalam sejarah, right? Dalam sejarah which pada tahun 1971 duit US dollar di-peg dengan emas. Maksudnya kalau emas bernilai 1 US dollar, memang dekat duit tu memang letak emas. Alright, memang letak emas. Sebab apa? Emas ni adalah the real economy. Alright, the real world economy is emas. Okay. Dan what happened is pada 1971 Presiden Nixon pada masa itu memang memerlukan wang yang banyak untuk tanggung peperangan dekat Vietnam, untuk tanggung kos kata apa hospitalization, ramai yang sakit bila perang dan sebagainya, ramai yang sakit, dan juga kos untuk education. Jadi dia punya ekonomi tu tak cukup, emas diorang tak cukup untuk cover those expenses. Jadi apa yang diorang buat? Diorang buat kata apa agreement dengan US dengan negara-negara lain. Right? So by this year kita akan buat kita akan di-peg emas dengan wang ringgit. So that's the time yang dekat US dollar ni dah tak ada lagi emas. Alright. So what happen bila dah tak ada lagi emas, cost untuk buat duit ni lebih murah. Sangat-sangat murah. Lebih murah daripada nilai 1 sen untuk printing duit yang bernilai 100 US dollar. So that's how cheap, sangat murah. How cheap is it? The kata apa 100 US dollar. The cost to make 100 US dollar, very very cheap. So apa yang berlaku? That's the start yang apa yang berlaku. So presiden print lebih banyak duit. Alright. So dengan duit tu dia boleh apa? Dia boleh cover lah expenses. Okay, tapi dia punya impact dia bukannya overnight. Dia slowly, right? Memang become slowly dan anda boleh nampak dekat sini, this is the real world economy, alright? Real economy senang je, korang tengok emas, alright? Emas. So kenapa harga emas naik? Antara faktornya sebab faktor utama harga emas naik adalah duit tu nilai dia jatuh, alright? Sebab emas ni adalah the real economy. Kalau bahasa mudah dia, it's not about emas yang naik, it's a duit kita yang jatuh. Bukan duit kita jatuh, duit satu dunia jatuh. US jatuh. Sebab apa? Sebab mereka print lebih banyak duit. Sebab kos dapat duit dah mudah dah. Okay, nampak kat sini nampak dia punya gap dah semakin berbeza. Right? Emas, the real world economy ni, kita senang cerita kita cakap emas lah. Right? But emas is the real world economy. And then dia gap dia dengan duit yang diorang print. Right? Duit yang diorang print ni dan dia circulate dekat dalam ekonomi. Sebab tu nilai dia makin banyak. Okay. Ni okey lagi ya. So what happen is apabila berlakunya krisis kewangan 2008-2009.
Okey, ini pada tahun ini telah berlakunya recession. Right, recession. Memang kata apa, memang recession habis lah. Memang bank pun, government memang nak bail out bank. Sampai bank pun tak berduit dah. Right, banyak yang berlaku. So, nak tak nak, government dia terpaksa print lebih banyak duit. Alright, untuk bail out company, bank-bank. Dia bail out orang-orang kaya ni lah. Alright, sebab apa? Dia bagi peluang pekerjaan dekat pada rakyat. So cara dia nak cara kerajaan nak selamatkan rakyat adalah dengan cara dia bail out company-company besar ni. Alright, government dia ada apa? Dia ada power untuk print duit. Alright, so tak ada masalah, keep print duit. So apa yang berlaku bila mana recession, dia punya print duit dia naik banyak, nampak Yang ini adalah normal setiap tahun. So dia macam dia print duit dengan ekonomi, dia tak nak perbezaan yang jauh beza lah, supaya inflasi tu dapat dikawal. Right, so what happen is bila mana recession dia print lebih banyak duit, nampak dia print duit tu lebih besar, lebih banyak untuk bail out. So what happen is macam biasa, bila mana duit terlalu banyak, inflasi akan berlaku sebab kekuatan duit untuk beli barang semakin kurang. Sebab nilai dia dah semakin kurang sebab terlalu banyak duit dah. Alright. Jadi ini menyebabkan inflasi. Alright. Ni adalah sejarah macam ni inflasi boleh berlaku. Okay. But the thing is, memang nampak duit banyak kan? Naik banyak kan? Tapi tak seteruk apa yang tengah berlaku pada COVID-19. Alright. So kita nampak 2008-2009 nampak ni. Korang nampak growing dia 2008-2009 nampak. Kalau korang compare dengan tahun 2020, korang compare dengan US print duit dia memang jauh lebih banyak selepas recession. 2008 nampak dia naik banyak. Okay, bila naik banyak ni bila kita compare 2010, 2012, 2014 dia keep print duit banyak, right? Daripada dulu sebelum 2008 ni dia print duit dalam 1.8 trilion je supply duit. 2009 dah naik dah jadi 1.6. Alright, 2010 naik lagi 1.9. But still sikit lah kalau kau compare dengan 2010. 2010 dia orang dah maintain dah main atas 2 keep supply duit, right? Dan kau nampak 2020 by tahun 2020. Right? Kau ingat COVID-19 berlaku bila? Kau ingat balik sejarah dia kan bila COVID-19 berlaku. So semasa COVID berlaku semua ekonomi shutdown dan US di print duit sampai daripada 4 trilion di print duit sampai 20 trilion. Alright. So kalau korang compare 20 trilion ni dengan korang compare yang ni ni bergerak dia ke bawah. Okay. Okay, kalau korang compare kenaikan dia ni is apa yang US print pada tahun COVID tu mengalahkan segala printing duit yang US pernah buat sejak 1971. Right. So that how much US print duit. Right? Okay. Jadi atas sebab US terlalu banyak print duit, alright, duit tu terlalu banyak supply, ini menyebabkan gap, alright. Ini menyebabkan gap ekonomi semakin besar. Bila gap ekonomi semakin besar, inflation memang akan dapat stop. It's a very, kata apa, memang nak tak nak, memang kita akan hadap inflasi. Dan perkara inflasi ni saya dah sebut sejak tahun 2020. 2 years ago saya dah cakap yang kita akan hadapi inflasi, but it's not right now. Dia ambil masa at least setahun 2 baru kita akan nampak kesan dia. So sekarang kita dah nampak kesan semua harga naik barang. Memang yes, kau nampak sayur naik, minyak masak naik, ayam naik, semua naik. Memang benda ni tak dapat dibendung sebab duit terlalu banyak print. Okay, ni kat US lagi banyak naik. Dekat Malaysia pun boleh tahan juga naik banyak kan. Sebab apa? Sebab dekat Malaysia juga government print duit semasa COVID. Sebab dia nak bagi bantuan kepada rakyat. Memang perlu sebab ekonomi dah shutdown. Jadi nak tak nak US kena print duit untuk bagi bantuan kepada rakyat untuk survive. Ada yang tak ada kerja dan sebagainya untuk survive. So benda inflasi memang tak akan dapat dihalang. Right? Sebab benda ni dah the movement of printing duit dah berlaku sejak COVID. Okay. So next, kesan COVID ni dia akan buat supply duit berlebihan daripada the real economy, which is saya dah tunjukkan tadi, memang besar, right? The second is masalah supply chain. Apa masalah supply chain ni? Kalau kau perasan paling simple lah, korang ada tak yang kat sini yang beli kereta?
yang beli kereta baru. Berapa lama kena tunggu? Right? Dan atas sebab ini second orang jual harga kereta second hand semakin banyak. Right. Saya cerita pasal kereta paling senang lah. Saya ada survey, saya nak beli kereta Toyota Fortuner. Alright, saya survey, saya tanya dekat penjual. Saya kata kereta Fortuner berapa lama kena tunggu? Alright, dia kata apa? Dia kata paling cepat 1 tahun daripada order sekarang. Tapi saya tidak jamin sebab sekarang dah ada 50 orang waiting list. Kalau you beli, you ada orang ke 51. Sebab apa masalah supply chain dalam kereta ni? It's a chip. Masalah chip. Memang chip tak cukup. Alright, kita dah go into digital, go into benda teknologi, tapi chip tak cukup. Alright? Okay. Ini adalah salah satu daripada masalah supply chain. Kereta lah yang saya paling dekat. Bukan itu sahaja lah, kalau nampak makanan pun akan ada masalah supply chain. Sebab apa? Perang antara Rusia dan Ukraine. Alright? Rusia dan Ukraine ni adalah pengeluar gandum yang terbesar tau. Dan sekarang ni Rusia kena ban, kena ban negara-negara lah, tak nak beli barang Rusia. Okay, fine. Masalahnya Ukraine pun, Rusia dah ambil alih Ukraine pun tak dapat nak supply gandum. So korang akan nampak gandum tak ada, korang nak buat tepung, akan ada impact selepas ini. Right? Sekarang ni mungkin korang tak nampak sebab apa? Stok-stok sebelum ni masih ada. Tapi once stok sebelum ni dah habis, korang akan nampak yang korang nak beli Coco Crunch, korang nak beli tepung gandum, apa-apa benda yang daripada gandum, alright, cereal apa semua tu, memang sama ada akan naik harga kau naik ataupun dah tak ada dah. Alright, so korang boleh compare lah, korang boleh try pergi ke beli groceries, harga barang semakin naik dan mungkin ada barang yang dah tak ada dah. Sebab masalah supply chain, the impact of after COVID. Alright, after COVID banyak bankrupt, banyak tutup kedai, banyak tutup kedai, dan kata apa, bila mana ekonomi dah buka selepas 2 tahun baru nak start balik. Right, jadi memang akan ada masalah, alright, masalah supply chain. Yang ketiga, kesan daripada COVID ni is digital world normalization, iaitu work from home. It's a benda dulu mana boleh work from home, sekarang senangnya work from home. Right, e-commerce dulu dah ada CMB online, transfer online kan, dah biasa. Cuma bila mana timbulnya COVID ni, benda tu dah jadi macam become normal. Boleh transfer online tak? Dulu susah kan, boleh atau tak boleh lah, okay nak transfer online, bagi cash lah, cash atau buka kredit lah. Tapi sekarang benda ni senang, transfer online ataupun you scan and pay, pakai QR code. Bank-bank pun dah ada kan QR code. Semua dah kedai-kedai dah ada QR code, senang korang nak bayar, tak payah pegang-pegang dah. So benda ni dah akan become normal. Bukan dah, memang dah start lah, alright. And then korang nampak social media, TikTok semakin rising, alright. Dan Facebook apa semua dah semakin jatuh. Sebab apa? Social media ni yang mana yang orang suka sekarang adalah orang suka content, orang suka video. Alright. So benda-benda macam ni dia macam TikTok ni dia menjatuhkan yang lain-lain juga. Alright. Alright. So tapi yang lain pun still wujud lagi. Contoh macam Facebook still ada, alright, still ada. But the thing is that become mainstream. Contoh social media macam WhatsApp. Semasa COVID, kenaikan orang menggunakan WhatsApp sehari, kenaikan dekat Malaysia naik berkali ganda. Sebelum COVID, rata-rata 1 saat mesej dekat Malaysia ni, alright, 1 minit. Dalam 1 minit ni, mesej dekat Malaysia dalam data statistik lebih kurang dalam berapa lah, 2-3 juta dalam 1 minit. Alright, orang WhatsApp, orang mesej lah, hasil typing apa semua tu dalam masa 1 minit 2 juta. Tapi selepas COVID, semasa COVID, kenaikan social media WhatsApp ni, keaktifan orang mesej dekat dalam WhatsApp ni selama 1 minit naik sampai 80 juta. Korang bayangkan daripada 2 juta sebelum COVID naik sampai 80 juta. So benda-benda social media ni memang akan jadi normal lah lepas ni. Alright, yang ketiga adalah financial. So financial ni, dulu saya cerita sebelum COVID, kripto ni, digital currency memang tak laku pun, tak famous pun. Orang tak pandang pun. But the thing is bila mana orang nak pergi ke arah teknologi, ke arah digital. Jadi orang company-company government dah start tengok digital currency. Sebab apa? Sebab the technology itself boleh bypass bank, boleh bypass country, and the transaction memang sangat-sangat laju dan sangat-sangat murah.
Right? So that's also the thing yang mereka tengah explore, dah explore selepas COVID, dan benda ni akan jadi mainstream mungkin dalam 10 years from now. Right? Right. So the thing is, benda dah rolling, cuma dia akan jadi betul-betul mainstream in the future. Okay, the next is, the last is peralihan ekonomi, the Great Reset. Ataupun kalau korang nak cakap the New World Order. Ini bukannya saya nak cerita macam nak takut korang, tak. Dalam sejarah tamadun, normal tamadun ni adalah dalam masa 100 tahun. Normal lah, biasa, average lah. Right? So apa yang berlaku dalam ekonomi sekarang ni, US kan adalah kuasa besar kan. So US ni dia dah sampai circle 100 tahun. Alright, so biasanya bila dah sampai ni akan adanya negara lain yang akan jadi kuasa besar menggantikan US. Right, itu yang kita kata the New World Order. Alright, dia akan ada perubahan. So dia bila negara-negara besar akan gantikan US, dia bukan sahaja ubah dari segi social media, dia akan ubah segalanya. Mungkin financial, the Great Reset akan gunakan cryptocurrency. Yes, sebab apa? Antara apa yang saya kaji adalah mereka akan gunakan digital currency. Okay, itu ada satu, ada banyak lagi the Great Reset. Antaranya dia akan lebih banyak lagi penyakit-penyakit pelik-pelik lepas ni. Orang akan lebih cepat sakit, dan dia nak lupuskan dia nak kurangkan populasi manusia. Alright, tapi saya tak nak cerita panjang lah pasal benda-benda macam ni kan. Alright. But the thing is, korang akan lihat daripada trend-trend, daripada hasil research korang. But the thing is, apa yang saya tekan kat sini adalah ekonomi. There is the big changes in the Great Reset. Ekonomi. Alright. The world economic akan change. Alright. If you take this opportunity, memang macam ni, dia akan berlaku macam ni. Okay, just to give example semasa COVID-19. Semasa COVID-19, orang yang hilang pekerjaan, alright, orang yang hilang pekerjaan, satu dunia orang yang hilang pekerjaan, hasil gaji dia, hasil income dia apa semua tu adalah bernilai adalah bernilai dalam maaf saya tak ingat berapa ni, lebih kurang dalam range 30 sehingga 70 bilion. Alright, 30 hingga 70 bilion. Saya ingatlah berapa facts. Tapi saya bagi range 30 hingga 70 bilion. Alright, orang yang hilang pekerjaan. Dan nilai gaji itu adalah bernilai 30 hingga 70 bilion US dollar. So apa yang berlaku semasa COVID-19 itu adalah nilai duit yang orang kehilangan kerja. Dan apa yang berlaku semasa COVID-19, kekayaan orang semakin bertambah sebanyak 30 hingga 70 bilion. Right. So the thing is, the money is there, but the thing is dia change the ownership. Right. So that's also happen dengan the Great Reset. Saya ceritalah dia akan ada peralihan. Alright, akan ada perubahan, dan siapa yang take opportunity akan kaya, siapa yang tak memang akan tak ada kerja dan sebagainya lah. Right. Itu nanti. It's not now, dia tengah berlaku sekarang. Right. So this is the important part. Solusi dia, correct? Solusi dia kalau korang perasan kita punya inflasi kita besar. Dekat US sampai 9.1%, dekat Malaysia lebih kurang dalam 5%. But still okay lagi. But the thing is, kalau korang nampak harga bahan mentah naik sampai 2 kali ganda, right? Harga sayur naik sampai 3 kali ganda. So kalau korang nak beli barang asas pun naik berkali-kali ganda. Adakah duit korang ni cukup untuk beli barang groceries? So think back. Alright. And then so apa yang kita perlu buat, at least kita fokus dengan 10% yearly return setahun. So yang pertama, kita perlu buat simpan duit korang dekat tempat yang yearly return dia 10%. So normal kalau kau lihat ASB ke tabung haji ke semua memang worth 10%. Itu adalah memang interest rate yang rendah tapi memang agak selamat. Right. Namun bila korang main yearly return atas 10% ni memang risiko dia memang medium risk, agak tinggi sikit. Right, agak tinggi sikit. But the thing is you can do your own research. Yang mana yang boleh yearly return, tapi yang penting pastikan korang selamat. Yang kedua adalah solution yang kedua, korang naikkan gaji diorang. Naikkan gaji korang. So kalau korang tak dapat naikkan gaji, korang mungkin try pindah tempat kerja supaya gaji korang tu more than 10% daripada gaji sebelum. Right, supaya duit yang korang ada extra tu boleh cover kos hidup korang. Kos hidup anda dia boleh cover. Alright. Seterusnya adalah side hustle. Ataupun kalau korang tak nak buat naik gaji tak dapat, kau nak simpan duit more than 10% pun tak dapat,
It's okay, 4%, 5% pun tak apa. But the thing is, you need more than 10% income. So, mungkin korang boleh try side hustle. Alright, korang boleh buatlah apa-apa jenis side income yang korang boleh dapatkan extra 10% pada gaji korang. So kalau gaji korang 5,000, nak dapat extra persen, at least korang dapatkan duit 500 setiap bulan extra. Alright, ni adalah minimum. Kalau gaji korang 5,000, korang dapat another 1,000 lagi bagus kan. But the thing is minimum, based on this inflasi, at least 10% korang kena lebih. Duit extra korang setiap bulan kena lebih. Alright, ataupun yang keempat ni adalah korang trading crypto. Right, sebab apa? Bila kau main trading ni, trading with knowledge ni, 68% is success rate. Right? Sebab apa? Bila korang trade ni, dia hanya berdasarkan economic analysis dan hanya berdasarkan technical analysis. Dua benda ni korang gabung, memang dah boleh dapat 68% success rate. Alright, tapi problem dia, bila korang trading crypto ni, korang perlukan modal. Sebab korang punya bahan untuk buat duit adalah duit. Right, tu adalah benda tak biasa sebab korang perlukan capital untuk buat duit. Okay, yang terakhir adalah cara untuk korang dapat extra income 10% ni. Korang buat bisnes yang boleh janakan 10% extra daripada income korang sekarang. Contoh gaji korang RM5,000, korang nak ada extra RM500 setiap bulan, korang buat bisnes. Cuma perlu ingat sukses dalam bisnes ni adalah 25% success rate, sangat-sangat rendah. Sebab apa? Terlalu banyak unknown factor. Banyak gila unknown factor. Masalah orang, masalah persaingan, masalah ilmu korang dalam tu, skill, strategi korang, competition, banyak gila faktor. Alright? Dan korang juga perlukan masa, tenaga korang, buah fikiran korang. Dan kelebihan bisnes ni, modal korang sedikit je. Korang modal RM10, korang boleh janakan dia jadi RM500. Boleh. Itu bisnes. Cuma success rate dia sangat-sangat rendah. Paling high risk dalam dunia ni adalah buat bisnes. Right? Dan tak semua orang boleh buat bisnes. Okay? Jadi ini adalah korang punya option untuk korang hadapi inflasi. Cuma saya letak kat sini 10% is minimum. Tapi yang terbaik kalau gaji korang 5,000, korang dapat 5,000 lagi bagus. So gaji korang jadi 10,000. Itu is the best lah. But the thing is at least korang kena lebih income korang setiap bulan lebih 10%. At least. Right? At least. Sebab inflation akan lebih ganas lagi. Right? Selepas ini dia akan announce. Malaysia masih 5% tapi kita tengok lagi. Tengok lah. Mungkin dalam masa berapa bulan lagi ataupun setahun-tahun depan mungkin akan ada impact yang lebih besar. Alright. So, untuk saya punya solusi adalah crypto. Why crypto? Sebab crypto ni mudah cair. Dia lagi sangat mudah untuk korang jual dan korang tukar kepada cash. Korang tukar kepada nak tukar duit crypto korang ni kepada ringgit Malaysia. Sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah untuk cairkan. Dan benda ni boleh settle dalam masa 15 minit. Paling lama. Right, yang kedua adalah kripto ni kalis inflasi. Nanti saya akan tunjuk kenapa. Right, yang ketiga, kripto ni diterima seluruh dunia. So kalau korang ada kripto, korang boleh jual kat US, korang boleh jual dekat Indon. Dia diterima ke 143 country. Right, dan korang boleh tukar. Tapi kalau korang nak jual kepada US, korang kena buka akaun bank US lah. Right, sebab cara dia korang jual kripto, nanti orang tu akan transfer duit dekat korang punya bank account US. Alright, so satu dunia terima kripto. Dan kripto ni juga adalah the future of technology. Yang kelima, the highest growing rate. Senang cerita lah, kalau nak buat profit paling besar is kripto. Setakat ini sampai 2020. Sampai negara dah masuk kripto, negara dah buat central bank digital currency, then that's it. Dan kripto akan jadi macam, mungkin akan jadi macam emas lah. Nak naik profit dia tak berapa besar. Sebab dia dah jadi main. Alright. Tapi sekarang ni masih belum lagi. Dia masih lagi ada ruang untuk kita buat profit yang besar. Dan solusi yang keenam ni adalah staking. Macam tadi saya bagi solusi korang kalau korang kat sini tempat untuk simpan duit untuk yearly setahun. Right. Ni dapat staking. Staking lebih pada 10% setahun. Macam ni. Ini adalah saya punya snapshot, saya punya yield earn. Alright, modal sikit je tapi saya annual setahun ni, yang ni adalah passive income. Saya tak buat apa-apa, saya just staking je untuk
support network kripto ni dengan proses passive income staking saja, saya boleh dapat dalam $10 sehari, yearly end today. Right? Saya baru buat dah 2-3 bulan lah saya baru buat benda ni, staking. Okay. Sebab apa? Staking ni dia tak besar. Dia hanya boleh buat setahun punya ni. Tapi at least dia lebih besar 10%. Alright, staking ni pun adalah satu cara di mana korang boleh tukar simpanan korang ni dan boleh dapat passive income yang akan cover expenses inflation ni. Alright, seterusnya korang boleh buat trading profit. Okay, trading buat ni saya snapshot lah. Alright, trading profit lebih pada 100% setahun. Saya nak bagi tahu pada bulan Jun bila harga kripto jatuh, saya beli QNT. Saya tak snapshot sini. Saya beli QNT dan bila mana dia rebound tak sampai sebulan, saya dah buat 100% profit pada QNT. Right? So itu adalah game untuk kita buat profit gaji bulanan. Ada yang nak buat gaji harian. Right? Gaji harian tak besar lah, mungkin boleh buat dalam 1-5% je sehari. Right? Right? Ada yang buat game mingguan, nak buat game tahunan lagi besar lah. Okay, tapi at least trading crypto ni memang akan lebih besar 100% setahun. Right? Sebulan pun boleh dapat 100%, apatah lagi setahun. Okay, cuma saya tak kat sini at least lebih 100% setahun. Cuma perlu belajarlah, right? Sebab crypto ni banyak benda yang yang anda perlu tahu sebelum bermain crypto. Right, yang ke-8 adalah peluang pekerjaan. Nampak kat sini kan, Binance memang hire lebih ramai. Memang diorang tengah aktif di hire. Binance exchanger dekat crypto. XRP, coin XRP pun kalau kau nampak dekat link. Banyak sekarang ni crypto tengah hire orang tau. Right, sebab apa? This is the future of technology. Memang diorang tengah hire. Nak kembangkan lagi bisnes. Right, yang ke-9 adalah peluang bisnes. Right, peluang bisnes. So banyak benda bisnes yang korang boleh buat kat sini. But the thing is, dalam kripto ni, kalau korang nak buat bisnes, pastikan korang buat semasa bear market. So apa? Sebab macam ni Binance dia buat Binance semasa bear market 2018. And then bila mana 2020, kan kripto dah start naik harga, dia punya user dia sampai 20 juta. 8 juta user dia. Apabila bulan berlaku 2021, dia punya user Binance ni dah sampai lebih kurang hampir 100 lah. Hampir 100 juta. Kau bayangkan daripada 2 juta, naik user dia dah masa setahun naik sampai hampir 100 juta. Hampir dia 90 lebih lah, hampir 100 juta. Right, so what happen is Binance ni nak tak nak, dia terpaksa jadi kaya sebab dia punya income sekarang sehari 100 juta US dollar income bersih. Sebab orang trading pakai platform ni dia ambil 0.1% je trading fee. Sebab volume dia sangat-sangat besar. So that's how Binance jadi kaya gila. Right? Dan saya cerita sikit lah, Binance punya owner ni adalah CZ. CZ ni dia orang makan gaji macam anda, macam saya. Alright, orang makan gaji macam anda dan saya. Tapi bila mana dia tahu pasal kripto, dia jual segala aset yang dia ada, dia fokus all in kripto, dia bina this platform dalam masa 3-4 tahun benda ni siap. And then bila benda ni launch, memang dapat sambutan. And now he's the biggest orang terkaya dalam dunia kripto lah. Right? Sebab apa? Dia buat bisnes. Dia tak trading pun, dia buat bisnes. Just kaya in business. Okay, nampak dah sekarang pun dia tengah aggressively hire orang. Right? So this is the opportunity lah. Opportunity yang anda boleh dapatkan dalam crypto. Sebab what I can say is crypto is future. Dia bukannya sekarang main, dia future punya main. At least 10 years dia akan jadi mainstream. Alright? Okay. So, kalis inflasi. Crypto as a kalis inflasi. Kita tahu mata wang ni semakin lama semakin rendah. Ringgit abad ni sini. Kata ringgit mungkin cecah RM5. Dan ramai orang sedih lah sebab mata wang ringgit semakin lemah sekarang. Right? So, antara solusi yang anda boleh buat dalam dunia stablecoin, dalam dunia kripto ni tanpa anda trading kripto pun, anda still boleh kalis inflasi dengan cara anda beli stablecoin. Stablecoin ni kripto
Nampak kat sini March 2022 harga stablecoin dia ada banyak USDT, USD dan USDC. Yang main lah, ada banyak lagi yang lain, cuma saya tekankan yang kata apa yang lebih stable dan lebih famous lah. Alright. So macam USDT simple March harga dia RM4.22. RM4.22. Kalau nak beli satu USDT, kalau kena bayar RM4.22. Dan pada bulan Mei, hanya 2 bulan sahaja, alright? Hanya 2 bulan sahaja, satu USDT bernilai RM4.42. Right? Growing kat sini sahaja, korang tak main crypto pun. Korang tak beli, korang tak trading crypto. Korang baru main stablecoin sahaja pun sudah boleh selamatkan korang daripada kalis inflasi. Right? So, apatah lagi jika korang main kripto dan ini adalah gandaan yang anda boleh buat dengan kripto. Alright. So Bitcoin saya tengok kat sini Bitcoin $100. Kalau korang start 10 years ago in crypto, modal korang $100, korang beli Bitcoin dan after 10 years Bitcoin korang dah buat percentage ROI 9,150,088%. Right, maksudnya $100 modal korang 10 years ago, nilai sekarang ni kalau korang jual adalah 9.2 juta. Dengan modal $100 je. Which $100 ni kalau korang letakkan tempat lain, nampak? Korang boleh dapat 3,000 je. 10 tahun korang tunggu. Apple 24,000 je. Right? Visa 1.7 ribu je. Tapi $100 kalau tak kat Bitcoin kau boleh dapat dah jutawan dah. Alright? Okay. So this is the proof yang kripto ni terlalu besar potential yang dia akan pergi. Right? Memang besar dia akan pergi. Right. Dan apa yang akan berlaku? Okay. Nampak sini Total crypto market cap pada 2013. Market cap masuk total crypto market cap maksudnya semua crypto yang ada kat dunia ni, berapa banyak orang beli crypto. So total crypto market cap adalah 1 billion pada tahun 2013. Dan apa yang berlaku pada tahun 2021? Market cap crypto adalah 1.8 trilion. Kenapa cepat sangat naik masa ni? Alright, kenapa benda ni naik cepat sangat selepas COVID? Sebab COVID. Ingat kalau korang ingat balik saya punya slide sebelum ini, apa kesan COVID? Dia accelerate, dia tukar kita punya kehidupan digital. Dia accelerate teknologi digital. Right? So bila dia accelerate teknologi digital, dia perlukan something yang sangat laju, sangat murah, sangat pantas dan secure. Dan privacy. And that is crypto. Semua yang dia nak tu, semua crypto ada solusi. Right? Atas sebab itulah kenapa crypto punya market cap naik. Dia punya market cap dia naik sampai 1.8 trilion. Alright, tapi persoalan dia, saya tanya korang, saya tahu crypto ni sangat, kata apa, crypto is the future. Alright, sebagai anda satu soalan, crypto ni is the future. Okay, crypto is the future. Alright, anda tahu Bitcoin tadi $100 dah jadi 9.2 juta. Uish, banyak gila geng. Right? Anda tahu Bitcoin is the future, dia akan gantikan gaming, dia akan gantikan social media, dia akan gantikan privacy, dia akan gantikan website, dia akan gantikan financial, right? Dia akan ganti macam. Tapi 2021 dia punya market cap dia ni total kripto ada 19,000 kripto. Baru 1.8 trilion. Which is market cap Apple, satu company saja, Apple. Handphone yang korang beli iPhone Pro Max tu, iPhone tu yang korang beli, MacBook yang korang beli tu, okay, company Apple market cap dia 2 trilion. So the thing is, crypto memang akan revolusi dunia teknologi yang ada sekarang. Dia akan gantikan semua benda guna blockchain teknologi. Tapi kenapa crypto market cap dia lagi rendah daripada Apple? Right? So this is the opportunity. Satu company sahaja boleh makan, Apple sahaja lebih besar daripada semua crypto market cap. Tapi anda tahu yang crypto market cap is the future. Crypto is the future.
Alright, atas sebab itulah kita dapat nampak, kita dapat kata is evident adalah bukti di mana kripto masih murah. Alright, kripto masih murah. Kripto have a lot huge potential dia akan pergi. Okay, so atas sebab itulah kenapa saya kata peluang sekali sahaja 2022. Sebab bila mana COVID, benda ni akan jadi lebih laju. Okay, dan 2022 sehingga 2026, apa yang akan berlaku adalah fiat currency tidak akan bernilai. Apa sebab? Korang dah faham printing terlalu banyak fiat, this is the impact. Okay. Yang kedua, central bank digital currency akan gunakan kripto sebagai sandaran teknologi digital currency. Korang boleh baca dekat newspaper, korang boleh search Google, satu dunia tengah nak buat central bank digital currency. Right? Satu dunia nak pakai. Even Malaysia pun sekali dah announce yang Malaysia kerjasama dengan Singapura dan ASEAN akan keluarkan central bank digital currency. So, the question is, kalau satu dunia guna central bank digital currency, guna digital currency is a crypto. So, bila benda ni dah ada, korang rasa ringgit Malaysia bernilai ke? Right? Kau fikirkan. Right? Kalau dunia Malaysia dah Malaysia dah keluarkan ringgit Malaysia digital currency. Kalau korang pakai duit kertas ringgit tu bernilai ke? Just a question to ask. So apa? Semua dah pakai digital. Dah tak nak cash dah. Right? Okay? Dan persoalan dia, kalau Malaysia kerjasama dengan Singapura, kerjasama ASEAN, adakah dia akan keluarkan ringgit Malaysia? Ataupun dia akan keluarkan ASEAN digital currency? Benda tu korang ada tak jawapan? Alright? Okay? US pun nak keluar digital currency, Canada nak keluarkan, UK, Europe, Jepun, China dah keluarkan lah. China dah ada keluar dah yuan punya digital currency, China dah keluar. So this is the big thing yang akan happen 2022, 2026. So once this happen, korang ingat balik apa yang saya pernah cakap pada tahun 2022. Ingat benda ni. Benda ni bukannya berlaku, dia tak akan berlaku tahun 2022 lah, sebab dia orang tengah develop. Mungkin ambil masa setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 2024 baru siap. Right? But the thing is, dia orang tengah develop. Right? Alright, dia orang tengah develop this one. Okay? Dan the best thing part yang saya tengah fokus sekarang is antaranya central bank digital currency dia terpaksa guna kripto yang sedia ada as a internet fundamental of technology. Maksudnya macam ni, diorang nak buat digital currency, diorang perlukan kripto yang sedia ada ni sebagai dia punya platform untuk tumpang teknologi. Right. So, kalau dia sebagai contoh lah, US digital currency menggunakan menggunakan Ethereum. Bagi contoh bukan bagi jawapan saya just bagi contoh je. Central bank digital currency, US punya, dia gunakan Ethereum as a smart chain contract untuk dia punya baseline, dia punya central bank digital currency. Dia tumpang dia punya network. So what happen is trillion of US dollar akan masuk dekat dalam Ethereum. Alright, dia akan masuk ke Ethereum. Ni bukan bagi jawapan saya tak tahu lagi. Alright, saya tak tahu lagi kripto mana, saya tengah research lagi. Alright, tengah research lagi. Dia ada berapa banyak possibility, but saya bagi contoh saja. So what happen? Ethereum nak tak nak, dia terpaksa naik sampai 10,000 sehingga 600,000% naik kau naik. Sebab apa? Sebab crypto market cap baru 1.8 trilion. US dia ada cash. Dia ada cash sebanyak 100 trilion guys. Right, 100 trilion ni masuk ke dalam Ethereum sahaja naik banyak. Sebab apa? Crypto market cap satu dunia crypto market cap lebih murah daripada Apple. Baru sampai 1.8 trilion. Ini semasa all time high. Okay, semasa bear market sekarang ni, crypto market cap sekarang ni adalah 1 trilion, 800 bilion dah lesak. Sebab apa? Dah jatuh bear market.
So this is the discount price yang kita boleh take opportunity dalam dunia kripto. Right? Dan kripto-kripto lain juga yang ada teknologi, yang ada use case memang akan buat ganaan banyak. Sebab Sebab dia ada teknologi yang dia boleh kongsikan, dia boleh revolusi dunia yang akan datang. Right? So the question is, do you want to see? Adakah korang nak tengok je? Alright, nak tengok je government tukar settlement agency, nak tengok saja duit korang tak bernilai, ataupun nak tengok saja duit kripto yang Haziq dah cakap kripto ni, dah naik sampai ni ya. So adakah korang nak tengok saja ataupun you want to learn, you want to start to learn? Sebab kita masih ada masa. You have this opportunity once in a lifetime. Dia akan berlaku dalam tempoh 4 tahun daripada sekarang. This is the latest info yang saya dapat. Right, daripada saya punya internet insider. Right, so kau boleh nampak kat sini ya. So ini adalah internet punya growing. Ini adalah kripto. Dan kripto ni kalau korang compare dengan internet, kita baru kat sini. Right, baru kat sini. So kalau korang nak masuk kripto bila dah sampai sini, lupakanlah. Nak dapat 2x pun susah kalau korang join 10 years later. Pada teknik kita masih kat sini. Kita have a lot of potential growing. Even orang masuk kat sini pun, bila dah sampai sini, dia dah jadi jutawan dah. So apatah lagi korang join kat sini, dan bila mana sampai tahap kat sini, you also will become a millionaire. So korang start awal. Masa dia tengah-tengah awal development, tengah-tengah nak growing. Okay? So this is the future potential kita boleh dapat dalam dunia kripto. So apa yang anda perlu buat? Belajar dan beli kripto pada tahun ni. Dan harga termurah akan berlaku antara Jun Oktober 2022. Benda ni saya tak ubah. Memang daripada webinar lepas-lepas memang saya dah cakap dah. Pada bulan Jun, Oktober. Dan anda boleh lihat harga Bitcoin tiba-tiba jatuh paling rendah pada bulan Jun. Dan sekarang dia dah start rebound naik. Right? Tapi saya dah bagi dah range masa yang dia akan jatuh pada harga terendah. So mungkin Jun adalah harga terendah, ataupun mungkin dia akan jatuh lagi. Mungkin adalah Oktober harga terendah. But the thing is, whatever the thing is, harga termurah akan berlaku pada tahun 2022. Dia akan berlaku masa bear market. Alright? Dia tak akan berlaku masa lain. Dia akan berlaku masa bear market. Dan jika anda beli kripto sebanyak 1,000 sehingga 10,000 pada tahun 2022, anda boleh jadi jutawan pada tahun 2026. Sebab apa? Sebab gandaan tadi. Kalau modal anda 1,000 dan anda beli coin yang government akan gunakan coin tersebut as a central bank digital currency, yes, RM1,000 anda dah jadi jutawan. Right? Tapi normal kalau anda beli 10,000, at least 10,000 lah. Anda beli apa-apa coin lah, Ethereum susah sikit, mungkin coin lain lah, QNT dan sebagainya. Anda boleh jadi jutawan pada tahun 2026. Anda hold benda tu sampai 4 tahun. Pun anda boleh jadi jutawan. Tapi lagi banyak duit yang anda pump dekat dalam kripto, lagi besar possibility. Bergantung kepada jenis coin. Itu yang orang luar tak faham. Orang yang baru masuk dia ingat semua coin boleh buat duit. No. Ada 19,000 coin yang ada dekat dalam dunia kripto, saya ingin tekankan ada 19,000 coin sahaja dalam dunia kripto. Kebanyakannya adalah scam. Right? Faham Kebanyakan adalah scam, shitcoin. Dia akan jadi kosong. Very confident dia akan jadi kosong. Cuma setakat ini yang saya dah kenal pasti 100 saja yang boleh buat duit. Right? So kalau korang tak belajar, korang main hentam je beli kripto, janganlah. Rugi RM1,000 ni. Right? But the thing is, research, buat baik-baik. Belajar betul-betul. Coin apa yang jadi the main in the future. Right? So the risiko dalam kripto memang agak besar. Seperti saya cakap, apa yang korang tahu dalam kripto, apa yang korang belajar kat YouTube, apa yang korang belajar kat TikTok, mungkin ada di antara korang ni dah follow saya punya TikTok, terima kasih banyak, ataupun dah follow saya punya Facebook. But the thing is, saya hanya cerita benda general, benda yang surface. Sebab jika saya cerita lebih detail, anda akan pening dan anda akan memang tak hafal langsung. Right? Atas sebab itu, kebanyakannya orang kat luar semua cerita benda general, surface saja, supaya anda mudah faham. Cuma saya ingin beritahu kepada anda, risiko dalam dunia kripto ni paling besar sekali. Paling besar sekali. Alright. Cuma growing yang paling besar pun is kripto. Alright. Namun jika anda tahu caranya, alright, anda tahu macam mana nak kena pasti scammer, anda tahu nak kena pasti coin mana akan jadi in the future, at least
anda buat profit. Alright. So as example, ada banyak coin. Bitcoin ni adalah kata apa, memang ada inflasi yang bagus. Cuma dia punya profit dia tak besar. Sebetul saya siap, profit dia tak besar. Kalau anda nak jadi jutawan dalam beli Bitcoin sahaja ni, anda perlukan, alright, anda perlukan at least 70 sekejap. Ketungan 1 jam. Okay. Right. So, jika anda beli Bitcoin pada tahun 2022 dengan harga all time low $18,000, ni adalah jangkaan dia. Jangkaan dia hanya boleh naik gandaan sebanyak 21 kali ganda. So, jika anda ada 10,000, darab dengan 21, anda baru dapat 210,000 dalam masa bila all time high 2025, hujung tahun lah. Setelah cerita 2026 Alright. Jadi kalau capital anda 10,000, anda belum cukup untuk jadi jutawan kalau anda beli Bitcoin. Right? This is the truth. Even anda beli Ethereum sebanyak RM10,000, anda belum tentu boleh jadi jutawan. Right? In Ethereum. Okay? Anda perlu cari yang coin-coin yang macam ni. Right? Coin yang macam ni. Yang boleh buat gandaan 1000 kali ganda. Cuma benda-benda macam ni bukan benda senang lah. Anda kena belajar. Tak boleh nak suka-suka hati nak try. Cuma kalau anda nak play safe, anda main. Kalau orang luar, memang saya katakan Bitcoin, Ethereum je, insyaAllah selamat. Saya tak akan ajak coin-coin lain sebab takut nanti coin-coin lain tu akan jadi kosong. Tapi Bitcoin, Ethereum memang berdasarkan saya punya analisis, memang dia akan wujud lagi in the future. Cuma profit dia tak besar lah. Okay? Profit dia tak besar. Kalau korang ada 10,000, memang korang tak akan jadi jutawan. Tapi at least korang dapat rasa beratus ribu. Itu saja. Even Ethereum pun, korang modal RM10,000, korang akan dapat rasa beratus ribu. Alright. Itu dalam masa 4 tahun. Cuma kalau korang nak main game ini, kena belajar guys. Kena belajar. Belajar calang lah. Alright. Bukan benda senang Kena belajar. Okay. So, bagaimana perjalanan kripto ini saya boleh rumuskan dengan apa yang kat sini. Right? Bagaimana? Sebab saya jadi jutawan bukan dengan beli Bitcoin, Ethereum. Right? Bitcoin, Ethereum saya ni tak mampu jadikan saya jutawan. Alright, tapi mampu untuk jadikan saya rasa beratus ribu untuk saya settlekan segala hutang jahat. Okay? Tapi saya jumpa Matic. Saya jumpa Solana pada harga murah dengan ilmu dan teknik yang betul, dan saya jumpa coin yang is the future, dan dalam masa 2 tahun sahaja, alright, nilai dia dah sampai 1 juta. Right? Tapi saya tak jual lagi, saya jual pada 2021 bersih jual. Right. Namun untuk saya jumpa teknik yang betul memerlukan saya 4 tahun. Alright, 4 tahun untuk try and error dalam dunia Bitcoin. Sebab dulu saya ingat Bitcoin ni mudah. 4 tahun saya struggle all out, belajar ni, belajar tu, buat ni, buat. Saya eksperimen dengan duit saya. Saya cerita duit saya sampai dah rugi sampai 100,000, hampir 100,000 rugi. Ini adalah saya punya cukai kebodohan. Right? Sebab apa? Sebab dulu tak ada siapa ajar pasal kripto. Kalau dulu anda main kripto tak ada siapa ajar. Right? YouTube pun tak ada ajar. Sekarang ni memang dah ramai orang ajar lah. Seronok lah nak belajar. Banyak source orang ni. Tapi zaman saya dulu nak main kripto ni susah guys. Tak ada siapa ajar. Tak nak saya pasal explore sendiri. 4 tahun saya tanggung kebodohan. So apa tak ada siapa ajar, saya explore sendiri. So 4 tahun saya try error. Namun bila saya dah jumpa teknik yang betul, saya gunakan benda ni, dah masa 3 tahun dah jutawan dah. It's as simple like that. When you know the right technique, memang kau akan jadi jutawan dalam 3 tahun. Dan teknik inilah yang saya tahu, inilah saya kongsikan teknik ini dalam 6 Club. Dan atas sebab inilah kenapa saya nak lahirkan 100 orang jutawan dalam 6 Club, atas sebab teknik ini. Alright, cuma saya nak announce sikit mungkin yang macam ni ada baru masa kenal saya. Today I just make the biggest decision in my life. Alright? Okay.
Memang kau cakap dah jutawan dah boleh berhenti, right? Alright, but the thing is, crypto ni memang boleh buat duit. Dia boleh buat korang settlekan hutang jahat. Yes, which mean saya dah settlekan hutang jahat, dah settle lah. Alhamdulillah, saya dah settlekan hutang jahat semua. Hutang saya kena tipu, hutang kebodohan saya dulu rugi banyak kan. Dah cover lah dengan ilmu yang saya dapat dengan crypto. But the thing is, the thing is, dalam dunia crypto ni, kalau korang nak fokus settlekan hutang je, korang memang boleh buat. Korang makan gaji pun dah boleh buat. Cumanya bezanya sekarang ni saya dekat dalam, okay ni cerita satu santai. Sekarang ni saya dekat persimpangan di mana saya nak fokus kerja ke saya nak fokus kripto. Right? Kenapa? Okay, sekarang ni saya dah kerja bagus dah. Right? Saya buat kripto ni semasa saya kerja Shell. Right? Dan gaji saya dalam Shell ni hampir 20,000. Saya serang gaji saya memang besar. 20,000 dan kerja yang saya buat ni, bos saya pun dah nampak potensi saya dan dia nak grooming saya untuk jadi leaders, untuk jadi managers. Dan dia tengah grooming saya untuk jadi technical authorities, pakar dalam bidang tu. Ini dalam dunia engineering. Dan saya minat engineering. Saya minat kerja saya. Tapi saya buat kerja bukan kerana duit. Saya buat kerja sebab saya minat. Alright? That first. Dan sekarang ni saya dekat dalam persimpangan. Sorry ni cerita bukan dalam kripto saya cerita sikit lah. Sekarang ni saya dekat dalam persimpangan di mana saya dah ada 6 digit club. Right, dulu saya main kripto seorang je, settle, senang hidup. Dan sekarang ni saya dah ada 6 digit club dan dalam 6 digit club ada yang dah berjaya, ada yang masih struggle, yang baru masuk masih struggle. Disebabkan saya ada 2 kerja. Saya kerja makan gaji yang memberikan gaji yang lumayan dan memang semua gaji tu saving je lah, right? Dan saya juga fokus dengan CG Club. Ini menyebabkan saya tak dapat nak bagi fokus kat CG Club. Saya beritahu serang saya dapat bagi fokus dengan CG Club dan banyak gila idea yang saya nak buat dalam kripto ni. Saya nak buat coin, saya nak buat exchanger, banyak benda saya nak buat dalam kepala ni. But the thing is, sekarang ni saya dekat persimpangan sama ada saya nak pilih kripto ataupun engineering. And now, I already make my decision. I will quit my job. Right? I will quit my job. Saya akan tinggalkan kerja Shell. Yang orang cakap, gila Haziq, kau tinggalkan kerja Shell. Susah gila aku nak minta kerja Shell. Memang dari dulu sampai sekarang susah kerja Shell. Dah kerja Shell besar, gaji besar. Alright? Gaji hampir puluh ribu lah. Dan saya tengah grooming untuk naik pangkat. Dan dalam masa setahun saja lagi, right? Betul dan masa setahun saja lagi, kalau saya terus kerja Shell ni, saya boleh dapat bonus sampai 100,000. Alright, setahun saja lagi. Saya boleh dapat bonus 100,000 dan gaji saya akan naik sampai 20 lebih ribu. Gila kan? Gaji dah besar. Tapi quit. Bukan quit sebab nak cari kerja lain, sebab nak fokus kripto. Alright, sebab nak fokus di club. Saya kata apa, memanglah dah sekarang ni dah ramai orang masuk CG Club. Sekarang sebetulnya dah ada dalam 50 orang masuk CG Club. Dan saya tak dapat nak bagi fokus sebab ada kerja Shell ni. Saya bagi fokus, saya memang reply message, saya ada mentor, saya ada sistem, support system semua, memang saya dah buat, saya dah hire semua tim-tim semua kan. But the thing is, sentuhan yang berbeza apabila saya yang touch dengan mentor-mentor yang touch. Sebab mentor-mentor dia baru dapat profit 100,000 je. Right? Dia tak rasa profit berjuta lagi. Right? Tapi bila saya dapat profit, saya cerita pop, terus orang follow habis lah. Tu yang diorang nak lah. So I already make my biggest decision. Memang sangat susah saya nak tinggalkan benda ni. But the thing is, saya kena pilih satu. Right? Okay. So this is the thing lah. So what I plan in 2026 way after CG Club ni, saya nak fokus lahirkan satu seorang jutawan. Memang saya akan jaga diri untuk lahirkan jutawan dan saya akan buat crypto service. So kalau korang lihat tadi pasal CZN, dia buat Binance. Right, and he become the richest man in crypto service, right? Dia dalam top 40 orang terkaya dalam dunia. Dia tak main crypto pun, dia just buat Binance je. So that's the thing yang saya tengah buat sekarang, right? Dan itulah, it's the biggest decision. But the thing is, itulah, right? This is my the next journey lah. Namun kepada anda, jika anda nak berhenti kerja ke apa, saya pesan kepada anda, jangan berhenti kerja selagi hutang anda tak settle lah. Right, so a lot of opportunity yang kita akan dapat dalam hidup.
Okay. So, sekejap ada ni. Main macam tak. So, daripada sejarah hidup saya yang 4 tahun saya gagal, bila saya fikir balik 4 tahun saya gagal tu, saya boleh tak gagal jika saya ada bimbingan. Alright. Yang kedua, bila saya tahu ilmu yang mana nak pakai. Yang ketiga, bila saya ada komuniti. Atas kesilapan saya 4 tahun yang lepas, atas kesilapan saya yang ni, alright, kesilapan saya yang ni, dan saya tubuhkan 6 DJ Club sebab nak bantu ahli CJ Club ni financial freedom. Okay, right? So this is the three thing yang kita perlukan dalam crypto. Sebab crypto ni is the hardest thing. You guys, macam mana? Profit paling besar dalam crypto, tapi dia paling susah nak buat is crypto, right? Kalau anda tua, anda tak biasa pasal digital, anda senior lah, anda memang tak biasa dunia digital ni, memang agak susah anda nak berjaya dalam crypto. Okay, atas sebab itulah kita memang kena support kau lah dalam CJ Club. Memang kena support kau. Tak boleh, saya tak boleh nak kerja makan gaji lah. Saya kena fokus dengan orang ni satu persatu. Alright, supaya orang ni betul-betul jadi jutawan in 4 digit lah, in 4 years. Okay, so inilah kita yang jual CJ Club, semua terbuka kepada yang tiada asas, ada yang rugi banyak ataupun yang dah buat sedikit dalam kripto ataupun yang dah terdedah kripto. So ini adalah kita punya perjalanan. Kita akan cover dengan fundamental, medium risk, high risk dan shitcoin. Dan semua benda ini semua boleh buat duit. Alright? Dan ada banyak teknik buat duit dalam kripto. Dia bukan sekadar trading saja. Dalam kripto banyak gila cara buat duit. Alright? Okay, dan inilah CJ Club. Kita ada kelas mingguan, kita ada WhatsApp group untuk kita tanyakan soalan, segala soalan lah. Right? Kita ada recording class, semua tutorial, semua recording class. Jika anda tak sempat join kelas, anda boleh tengok recording kat sini. Alright, dan sini juga ada Telegram Signal. Dan Telegram Signal ini pun orang boleh ramai lah, dan CJ Club buat profit banyak. Wih, aku dapat $100 lah, aku dapat $200 lah seharian. So apa? Dia tengok Signal ni je sahaja. Alright, Signal ni sahaja. Cuma berbeza dengan saya, Signal ni tak banyak. Alright, dalam sehari anda boleh entry 4-5 je. Dan kebanyakan saya entry sehari ni sampai berbelas-belas entry. Tu yang dapat buat profit banyak tu. Sebab apa? Sebab saya buat analisis sendiri. Cuma in the future, since saya memang dah decide untuk resign, insyaAllah saya akan buat lagi Haziq Signal CJ Club. Saya sendiri akan buat Signal. This is my next project lah. Sebab saya memang hari-hari memang buat memang trading crypto lah. Okay, cuma tak ada masa je nak buat Signal semua. Dan kita juga ada e-book lah untuk korang, bahan bacaan korang. Cuma before CJ Club sebelum ini memang fokus sentuhan saya ni agak kurang. Cuma sekarang ni bila saya dah full time in crypto, banyak gila projek yang tengah feature tu CJ Club. Saya berhenti bukan sebab lain. Saya berhenti sebab saya nak CJ Club ni berjaya. Right, ramai yang nak jadi jutawan, ramai yang tengah struggle dan I need to focus them one by one. Right? Okay. It's not about money. Saya bukan berhenti sebab duit. Saya bukan berhenti. Saya cerita saya memang cerita, memang saya punya mindset yang bila saya berhenti, saya tak akan ada gaji selama 3 tahun. 3 tahun saya tak ada gaji. Memang saya akan depleting semua duit saving lah. Right? But the thing is I need to resign sebab CJ Club. Jika saya nak lahirkan 100 jutawan, saya kena fokus seorang ni. Customize plan untuk diorang. Ada orang masalah lain, ada orang ni masalah lain, ada orang ni masalah lain. Saya nak customizekan semua sistem-sistem ni supaya yang ni kau pakai cara ni, kau ni kau pakai cara ni, yang ni kau fokus ni. Saya nak buat customize. Benda tu yang kata apa macam jadi personal financial planner untuk diorang yang crypto. That's what I plan lah bila saya full time. So memang betul-betul saya nak fokuskan diorang ni. Nak fokuskan diorang jadi jutawan lah. Alright, it's not easy journey, but the thing is, if I can really focus on them, insyaAllah,
right? InsyaAllah mungkin ni lah, InsyaAllah akan dia punya success rate untuk capai VC CG Club ni tercapai, right? So once diorang dah jadi jutawan dalam CG Club dalam 4 years, so that's the game yang saya nak buat CG Club. Saya ada banyak idea dalam crypto ni, cuma saya tak boleh buat seorang. I need friends lah to do it together. So CG Club is my business partner in the future untuk dunia crypto. Right, so kalau korang nampak mungkin dah 4-5 years ada exchanger, ada coin baru, ada exchanger baru daripada Malaysia dan owner dia adalah CG Club. So you can imagine that semua CG Club ni mungkin ada beberapa orang yang minat benda tu, dia akan jadi shareholder untuk benda tu. Right, sebab kita CG Club ni untuk sertakan financial freedom je. Lepas korang jadi jutawan dalam CG Club, korang entitled untuk masuk 7 digit club di mana kita buat business in crypto. Korang mungkin boleh buat macam Binance, korang mungkin boleh buat Luno, korang mungkin boleh buat coin baru, right? Exchanger baru, kalau buat hedge fund, banyak potential business dalam crypto ni. Cuma korang kena kuasai ilmu trading, itu paling basic. Kalau korang ilmu trading korang dah power, insyaAllah korang boleh buat benda lain pula. This is the basic thing lah in crypto. Alright, so this is what I'm plan. This is what why I make CG Club ni, supaya orang biasa pun boleh jadi jutawan in crypto, right? Dengan proper support lah. Okay, so kesimpulan dia, okay, CG Club ni jangan masuk CG Club, alright? Kerana anda akan tahu segala macam pantang larang dan risiko dalam dunia crypto, right? So anda akan tahu langkah seterusnya esok, minggu depan, bulan depan dan tahun depan. Dan anda akan dibimbing sifu dan selepas 4 tahun anda boleh jadi jutawan kripto, anda boleh berhenti kerja, anda tahu buat duit sendiri hari-hari. So this the best way lah saya nak bagi kesimpulan pasal kripto ni. Sebagai macam ni lah. Right, kesimpulan paling ringkas, kita dah sampai di end. Right, pukul 10 dah, kita sampai di end. Paling ringkas nak bagi tahu korang pasal kripto is macam ni. Kalau korang rasa kehidupan korang hari-hari ni boleh hadapi inflasi, kalau korang rasa kehidupan kerja korang hari-hari ni boleh buat korang hidup senang, kalau korang rasa apa yang korang buat sekarang ni boleh beli kereta Mercedes, boleh beli kereta Ferrari, boleh beli Porsche, boleh pergi umrah, boleh beli banglo dan sebagainya, teruskan kerja. Alright, teruskan kerja. Tak payah buat kripto. Alright, tu paling simple lah. So kalau korang nak hidup biasa-biasa je, hidup makan gaji je. Alright. Saya tak larang korang makan gaji. Dia macam ni Kalau korang nak hidup biasa-biasa, korang tak payah try kripto. Sebab kripto ni high risk. Banyak benda dalam kripto korang kena belajar. Alright. Tapi kalau korang rasa the cost of regret. Alright. The cost of regret. Alright. Kalau korang rasa cost of regret, contoh the cost of regret, dalam masa 2026, korang akan teringat balik, Haziq pernah cakap lah suruh beli Bitcoin. Sekarang Bitcoin dah naik 21 kali ganda. Kalau aku beli Bitcoin RM1,000 saja, mesti RM1,000 aku tu dah jadi 21,000. Right? Itu paling simple lah Bitcoin. So kalau korang rasa the cost of regret, the cost of penyesalan sebab korang tak bertindak tahun 2020 ni is murah, tak ada masalah untuk korang absorb. So terus your life. Right? Kalau korang rasa hidup korang senang, boleh hadapi inflasi, boleh hadapi recession, just live your life as a normal way. Okay? But the thing is, if you want to change your life in financial freedom, if you want to settle semua hutang-hutang jahat korang, jika korang planning untuk retire, ataupun kalau korang planning untuk pergi lebih jauh, whatever the thing it is, korang perlu keluar daripada comfort zone korang. Korang kena try benda baru. Alright? Cuma kalau nak tahu pasal kripto, saya boleh share pasal kripto lah. Alright? Cuma kalau anda nak buat benda lain, cari orang lain untuk bimbing anda. Alright? Keluar pada comfort zone. Sebab selepas ini recession, inflation is memang besar. Korang kena hadapi. Dan saya yakin dan percaya, jika saya beritahu kalau gaji korang bawah RM10,000, memang korang susah nak hidup selepas ni. Bukan betul sekarang, mungkin dalam 3-4 tahun akan datang korang susah hidup selepas ni. Alright, kalau gaji bawah RM10,000. Okay, tapi kalau gaji korang atas RM10,000 is okay. But the thing is, macam mana hutang-hutang jahat korang. Okay, so think back.
ada the cost of regret is the biggest fee yang you will face. Okay, so that's it. That's all for today. That's it for kesimpulan hadapi inflasi. Saya doakan anda bertindak, at least anda try lah beli kripto. Dan anda akan faham dalam 4 tahun. Alright? Kalau nak try error, tak apa, try je 4 tahun. Okay? Okay, alright. So ada soalan, boleh dapatkan recording. Okay, recording ada dekat saya sekarang ni, saya buat live dekat saya punya Facebook personal saya. Jadi boleh follow kat personal lah, nanti saya pin kat situ. Nanti mungkin 2-3 hari saya akan delete dah video. Okay, so kalau nak tengok balik, tengok dalam masa 2-3 hari sebab saya akan delete dah video. Okay, boleh tengok slide kat situ lah. Alright, okay, kita buka pada question and answer. Jika ada soalan. Okay, so I think that's it about today. How about Luna Bitcoin? Siti Ismail, how about Luna Bitcoin? Tak faham. Luno Bitcoin ke ataupun Luna Bitcoin? But Luna ni nama coin juga. How about Luna/Bitcoin ataupun how about Bitcoin dekat dalam Luno? Boleh check Ismail? Saya tak faham soalan. Oh, okay. Yang Lost Rock baru ni. Luna coin Luna okay, alright. So, coin Luna ni adalah coin yang kita tak main nasi je club. Alright, sebab apa? Okay, di sini. Luna ni bukan CJ Club saja. Ramai yang kata apa, ramai orang-orang yang sukses pun terkena juga CJ Club. Sebab apa? Yang pertama, dia dah high market cap. Alright, high market cap. Cuma dia ada flows yang besar sebab UST. Dia sandarkan dia punya kripto dia dengan stable coin. Dan stable coin adalah UST. Alright, UST dia punya stable coin lah. Alright. Dan UST ni dalam kita punya kata apa rule untuk kita beli kripto, pastikan tidak ada satu orang yang memiliki lebih daripada 30% market circulation. Alright. So, kenapa? Sebab jika ada seorang memiliki lebih daripada 30%, ada potensi yang boleh rug pull. Rug pull ni adalah dia boleh tutup kedai. Maksudnya contoh saya ada 50% Bitcoin sebagai contoh. Bitcoin cerita Bitcoin lah. Saya ada 50% Bitcoin dalam dunia ni, 50% milik saya. So the thing is, kalau saya jual 50% Bitcoin dalam sekelip mata, whatever the thing, harga Bitcoin akan jatuh daripada sekarang harga 22,000 dia akan jatuh jadi 1,000. Sangat laju. Sebab di sini dia bila jual mengejut dia jatuh laju tau. So 50% ni dia akan panik. Dia akan panik. Dia gila apa jatuh ni? Jual. So orang pun akan jual sampai boleh jadi kosong. That's what happen dengan rug pull. Tu yang happen dengan potential of rug pull sebab memiliki 50%. Dan apa yang berlaku dekat dalam UST Luna ni, okay, saya tak cerita Luna coin ni, UST. Cerita UST dulu. Ada orang memiliki 70% circulation supply. Sebab apa? Owner Luna ni dia deal dengan this hedge fund. Saya tak berani fitnah siapa-siapa sebab ada cakap ni lah, Citadel lah apalah sebenarnya saya cakap memang dia ada deal dengan hedge fund, dia jual UST ni, okay, kau boleh beli 70% UST. So 70% UST ni milik hedge fund ni. Alright, dan apa yang berlaku Luna ni adalah kripto, alright, dan dia punya peg dia dengan UST. Alright, dia di peg harga dengan UST. Dan kenapa Luna naik harga cepat? Sebab setiap kali orang beli UST, okay, setiap kali orang beli UST, sini je. Okay, so bahasa mudah dia macam ni. Okay, Luna dengan UST ni bersaling kaut, alright, bersaling kaut. Dan bila mana orang beli UST,
Luna punya supply akan berkurang. Dia kena min. Min tu maksudnya contohlah supply, contohnya sebagai contoh supply Luna sekarang circulation supply ada 1,000. Bila orang beli min, 1,000 ni akan berkurang. Orang beli 1 min, 1,000 supply ni akan tinggal 999. Sebab satu ni pergi kat USD. Sebab kan dia saling bergandingan. Di atas sebab itulah bila mana orang beli USD stable coin, Luna naik harga. Sebab apa? Supply dia masih semakin kurang. Right? Dan supply dia semakin kurang. Dan bila supply makin kurang, harga Luna makin naik. Right? Itu yang berlaku sebelum dia jatuh. Tapi selepas USD ni, si hedge fund ni, orang kata Citadel lah, dia jual semua yang dia ada 70% USD. Right? So, korang bayangkan kita punya rule, kalau ada orang memiliki 30% daripada circulation supply pun boleh buat rug pull, harga jadi kosong, apatah lagi ada 70%. Jadi apa yang berlaku, USD jatuh zup jatuh ke bawah sebab orang tu jual 70%. Jadi 30% ni panik, jual. Disebabkan Luna ni dia macam ni. Kalau orang beli USD, Luna supply akan berkurang. Kalau orang jual USD, supply akan naik. Apa yang berlaku bila orang jual USD, Luna ni supply dia naik mendadak. Bukan naik satu, naik berjuta terus. Naik berjuta. So bila supply banyak, harga jatuh. Dia macam supply and demand. Supply banyak, harga jatuh. Alright, supply sikit, harga banyak, harga naik. Dan itu yang menyebabkan Luna jatuh. Dia pack dengan USD yang dia jatuh. Lepas tu owner Luna ni dia macam dia ada Bitcoin sebab dia dia sandarkan Luna ni dengan Bitcoin. So dia jual Bitcoin pula. Bila dia jual Bitcoin, investor dah tak percaya Luna ni dia ada worth. Sebab apa? Dia sandarkan dengan Bitcoin. Sekarang ni Bitcoin dia dah jual untuk backup balik USD. So investor dah percaya sekarang ni Luna dah tak jadi coin yang berharga sebab dia dah jual Bitcoin. So dia dah tak ada pack dengan Bitcoin, so dia jadi shitcoin je. Tu orang pun jual. Tu yang harga jatuh. Zup sampai ni. Alright. Itulah atas sebab sedikit lah sebab dia ada kaitan dengan USD dan Luna. Dia berkaitan lah dia punya tu algorithm dia. So atas sebab itulah bila korang nak beli coin, korang kena faham rule dia dulu. Antara rule dia jangan ada yang memiliki lebih daripada 30%. Nanti saya akan ajar lah macam mana nak check, macam mana nak buat. Alright. Dan Bitcoin yang paling selamat. Sebab apa orang yang paling kaya, yang paling banyak Bitcoin pun baru ada tak lebih daripada 1% daripada circulation supply. Alright. Orang yang paling banyak Bitcoin ni, aku ada beratus ribu Bitcoin tapi belum sampai dia hanya kalau ikutkan dalam 1.4% saja. Artinya orang yang paling banyak Bitcoin pun 1.4%. Memang tak akan ada rug pull lah. Jadi Bitcoin paling selamat lah. Cuma nak dapat profit banyak ni dengan Bitcoin tak berapa banyak lah profit dia. Tapi memang akan dapat profit lah. Cuma dia paling selamat lah. Jadi kalau nak selamat beli Bitcoin memang akan selamat. Beli coin-coin lain memang ada risiko dia. Ada banyak yang anda kena tahu sebelum anda beli. Right, so lepas webinar ni apa next plan akan create group baru untuk next coaching macam so lepas CG Club ni dia macam ni. Saya berhenti sebab saya nak fokus dengan CG Club. Visi saya nak lahirkan jutawan dari CG Club. Jadi untuk lahirkan jutawan saya kena fokus dengan orang ni dan customize plan untuk orang. Ada orang yang masalah dia lain. Ada orang masalah dia A, ada orang masalah B. Kalau saya bagi sama saja solusi adalah C, A tak boleh terima, B tak boleh terima, tapi C boleh terima. Saya tak boleh nak bagi solusi yang ni sebab dalam kripto ni ada banyak teknik anda boleh gunakan untuk settlekan masalah ni. Jadi apa yang next plan, bila mana saya dah fokus dengan kripto ni, saya dah tak fokus dengan kerja shell. Yalah, kerja shell menggaji besar tapi memang makan masa saya sebetul. Malam saya kerja, Sabtu Ahad saya kerja, contohlah kerja shell. Right? Tapi bila mana masa saya dekat shell ni dah tak ada, saya fokus dengan kripto. So I have more time untuk coaching dorang seorang by seorang. Right? Dan itu adalah awal-awal saya buat CG Club ni 5 orang je saya coaching orang. Tu yang orang sukses tu. Tapi sekarang dah ramai, dah 50 orang. Jadi kalau saya kerja makan gaji susahlah saya nak fokus untuk bantu orang ni. Okay.
Alright, so Siti Ismail, cerita sikit. Bitcoin ni adalah Bitcoin ni adalah kripto dan dia paling tua. Alright, dia tak kripto ni ada 19,000 kripto. Alright, salah satu kripto adalah Bitcoin. Bitcoin adalah coin yang paling tua. So kalau saya beritahu, adakah another Bitcoin dan kripto boleh jadi macam Luna? Yes. Saya boleh beritahu 99% boleh jadi macam Luna. Dan setakat asset analysis 100 dia yang tak akan jadi macam Luna. So kalau korang nak try and error boleh. Alright, kau nak try error boleh, kau boleh try calculate. Tapi ingat coin dalam kripto dulu ada 19,000, sekarang dah tinggal 15,000. Dalam 15,000 ni 100 saja yang saya boleh confident yang dia akan ada dalam 4 tahun akan datang. 100 saja daripada 15,000. So kau boleh try nak try error apa, memang korang kalau korang nak try error memang kata apa, saya boleh bagi jaminan lah yang korang akan mungkin coin yang korang beli itu adalah coin yang tak apa-apa je yang akan jadi kosong. Right? Bila saya kata coin yang tak akan sini kalau coin tu bukan coin the future, dia akan jadi kosong. Kalau korang beli 1,000 dia akan jadi kosong. Korang target nak jadi jutawan, tapi korang beli 1,000 jadi kosong. Macam mana jutawan jadi miskin lagi lah. Alright, so itu adalah risiko-risiko dalam kripto. Cuma kalau untuk orang awam, orang yang awam, saya boleh bagi nasihat Bitcoin, Ethereum saja. Saya tak akan nasihat beli coin selain daripada itu. Sebab risiko dia tinggi. Anda perlu faham. Anda perlu faham lebih detail pasal coin tersebut, baru anda boleh beli. Nanti saya akan ajar dalam CG Club. Right, saya akan bimbing. Cuma untuk orang awam, Bitcoin, Ethereum je. Jangan try coin lain. Alright, sebab ada potensi coin tu akan jadi kosong. Okay. So ada recommendation untuk potential coin yang ada good project. Okay. Dalam dunia kripto ni, every day ada saja projek baru. Right? So setakat hari ini ada beberapa coin-coin yang ada potential. Seperti QNT, seperti Matic. QNT, Matic memang saya punya top 10 punya kripto. Ethereum dia tengah develop. Ripple, alright? Ripple dia tengah expand lagi dia punya business. Apa lagi saya punya top 10 Atom, Avec, Link. Dan kalau korang tengok saya punya top 10 coin daripada bulan Jun sekarang dah buat kenaikan rata-rata dah hampir 100% lah. Saya punya top 10 coin. Alright? Dan beli bulan Jun saya dah nasihatkan ke CG Club. Okay guys, bulan Mei, saya beritahu standby kripto akan buat harga kejatuhan. So bulan Jun dia sampai all time low. Siapa-siapa yang beli all time low memang dah buat 100%. Ada CG Club dia dah buat 100% dah. Haziq, saya dah buat 100%, apa nak buat? Dia kata jual lah. Jual je. Right, jual je. Sebab dia akan rebound lagi, dia akan turun lagi dan sebagainya. Jadi that is the thing yang orang awam mungkin tak berapa faham. Alright, tapi dalam CG Club ni saya ada untuk monitor seorang by seorang. Cuma dulu saya tak boleh nak fokus, tapi dengan sekarang ni insyaAllah bila mana saya dah fully resign untuk fokus di club, insyaAllah saya akan bagi the more fokus lah. The more program saya akan buat di club ni supaya orang jadi jutawan lah. Right? Okay? Right, ada soalan lagi? Terima kasih soalan-soalan, seronokkan soalan. Tanya. Okay, alright. So kalau tak ada itu saja. Kalau korang betul korang ada big why, korang nak ubah korang punya life, korang nak ubah korang punya financial freedom dan korang tahu cost of regret tu memang besar, korang daftar CG Club. Tapi insyaAllah lepas ni saya akan fokus CG Club lah. Right. Jadi lepas ni memang akan beruntung orang bermasuk tu dapat fokus lah. Alright. So sebelum ni apa yang saya susun dalam CG Club, kita ada mentor-mentor. Saya memang akan touch juga, tapi dalam masa sama mentor pun akan bantu saya untuk ni. Tapi kalau ada saya dah full time, banyak benda yang saya boleh buat dengan CG Club ni. Alright. Saya boleh bagi signal hari-hari. Saya boleh buat copy track, saya boleh bagi jawapan terus, saya boleh buat analisis setiap berapa jam dan sebagainya. Jadi dia akan lebih memudahkan CG Club ni untuk sukses lah. Kelas mingguan pun saya boleh buat hari-hari. Tak masalah saya buat hari-hari. Alright. Asalkan korang sukses je CG Club. Cuma kenapa saya fokus CG Club? Sebab ingat kalau bukan CG Club, bukan saya tak nak fokus, sebab
anda perlu ilmu yang berterusan. Anda perlu feeding ilmu update kripto yang berterusan. Dengan CG Club ni, sebab saya keep update ilmu berterusan kripto, jadi bila saya bagi jawapan, bagi teknik, diorang cepat faham. Tapi kalau orang luar, saya cerita sikit bila tu yang agak sukar untuk saya handle. Sebetulnya saya kena fokus dengan CG Club untuk sukses. Alright? Okay. Okay, saya rasa itu saja, dah tak ada soalan dah. Itu saja untuk webinar kali ini. Webinar ini adalah kali kedua terakhir sebagai pekerja magang gaji. Mungkin kata lagi 2 bulan saya akan kata apa the last webinar dengan saya magang gaji lah. Mungkin webinar bulan November nanti adalah official my webinar dengan full time in crypto. Right? So terima kasih kerana join webinar. Saya doakan anda boleh hadapi inflasi. Jika ada soalan WhatsApp je jika ada WhatsApp je, saya cuba untuk entertain orang, saya cuba untuk bantu orang. Alright, okay. WhatsApp je, jangan malu-malu untuk tanya saya soalan. Ada juga yang pernah kena scam, dia tanya soalan ni scam ke? Tanya je, saya tahu itu scam. Alright, dan dunia kripto ni banyak benda saya tahu. Kalau tak pasti tanya je. Alright, jangan malu untuk bertanya. Okay. Yasmin boleh share share saya punya hailing jap. Oh, saya tak share kat sini right, sini. Okay, sini saya punya social media. So apa-apa boleh contact saya kat sini. Copy link address. Okay, dekat hailing ni ada saya punya WhatsApp saya ada. Alright, kau nak WhatsApp saya, kau nak tengok TikTok saya, kau nak tengok YouTube saya, semua ada lah. Alright, kalau korang ada masalah pasal kripto tak faham, tanya je. Okay, sebab saya buat CG Club ni pun, kenapa saya aktif dan kenapa saya buat webinar, kenapa saya mengajar pasal kripto, sebab saya tengok terlalu ramai orang kena scam. Terlalu ramai orang nak ubah kehidupan tapi dia salah belajar, dia salah invest, dia invest kat orang. So sayang lah, main kripto ni tak ada investment guys. Korang main sendiri kripto. Alright, dia tak ada korang jual, tak ada korang bagi duit kat orang, okay, tolong invest kripto now. Kebanyakannya scam. Mostly saya jumpa semua scam. Alright, kalau korang ada duit, korang buat sendiri kripto, senang je. Right, paling mudah pun kau beli Ethereum, Bitcoin, itu paling mudah. Tapi kalau korang nak pergi lebih explore, korang nak lebih banyak profit, korang nak lebih banyak X, tu korang kena proper belajar lah. Right. So saya dah kongsi, saya dah buka link dekat ni, dekat chat ni saya ada bagi sekali. So kalau korang nak join CG Club, boleh join kat sini. Nak masuk Haji Crypto ni, saya akan update lah sikit pasal signal, pasal news sikit. Right, yang ni saya punya YouTube. Sepatutnya saya buat ni setiap minggu, cuma sekarang ni dah busy sangat kerja gaji kan. Right, ni saya punya Binance. Kalau korang nak pakai saya punya install, pakai saya punya referral ID, korang boleh dapat penjimatan fee lah. Right, KuCoin bersama MAC Global, Huobi, Luno, ni untuk korang staking. Right, Complainix, Celsius. Sebab Celsius ni tak digalakkan lah. Complainix saya memang saya 100% main kat Complainix je, tak main kat tempat lain. Alright, so Complainix ni saya tengok business model dia memang santai, memang stable lah. Right, okay. CoinStake ni untuk portfolio kripto, dan RoyalQ ni tak main, jangan main sekarang. RoyalQ ni real robot, tapi kita hanya boleh main RoyalQ ni bila buran je. So this is not the right time. Korang nak main RoyalQ nanti 2025 baru main balik. Okay, so sekarang ni ada masa untuk korang main manual. Alright, sebab dia volatile. Okay, so dah open saya punya hailing semua, apa-apa WhatsApp je. Right, ada masalah WhatsApp je. WhatsApp ada kat sini sekejap. Ni WhatsApp je. Korang WhatsApp je lah, jangan malu lah. Okay, ada masalah, takut korang kena scam ke, salah beli coin ke, at least saya boleh cerita lah. Ini yang main. Alright, saya cuba ajar dari segi general ilmu lah. Okay, untuk orang awam lah kan. CG Club saya ajar lebih detail lah. Sebab lebih faham lagi lah, sebab orang dah terdedah macam-macam ilmu. Okay, so ada kat sini Twitter saya, ni WhatsApp saya kat sini. Right, itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kerana join webinar teknik hadapi inflasi. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.
Sama-sama. Terima kasih.